Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita nak sambung pembacaan hadis kitab Jami' Tirmizi, kitab Sunan Tirmizi, yang mana kita lebih baca daripada sudut terjemahan hadis tersebut. Mudah-mudahan kita beroleh sesuatu pengajaran, ibrah daripada apa yang kita baca. Maka Imam Tirmizi pada muka surat 893 mengikut cetakan saya pada tajuk besar yang ke-32. Pada kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang Abwabul Qadar, berkenaan tentang takdir. Maka dibawakan hadis berkenaan tentang takdir, dan pada bab yang pertama tajuknya adalah Babu Majaa, bab pada hadis yang telah datang min berkenaan daripada at-tashdid, larangan keras, fil khawdi berkenaan terlalu mendalam, fil qadar dalam perbahasan takdir, terlalu mendalam dalam perbahasan takdir. Maka ada amaran keras daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ringkasnya kita boleh lihat Arafah pada baris yang ketiga daripada bawah. Maka kita boleh nampak di situ yajibul lil muslim al-i'tiqad bil qadar. Meyakini takdir itu adalah wajib ke atas setiap umat Islam. Wala yaj'alul qadara uzran, dan jangan dijadikan takdir sebagai satu keuzuran, litarkil awamir, kerana nak meninggalkan sesuatu perintah Allah, wartika bin nawahi, ataupun nak melakukan maksiat. Jangan pada waktu itu kita jadikan takdir sebagai alasan. Kenapa buat dosa ni? Oh, dah memang takdir Allah tentukan. Itu tak boleh. Ataupun kenapa tak buat amalan fardu ini? Oh, dah memang takdir Allah yang tentukan. Maka kata para ulama, jangan dijadikan takdir sebagai satu alasan untuk melakukan dosa atau meninggalkan perintah Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat 2133. Sila baca. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar kepada kami, wa nahnu, dalam keadaan kami, natanaza'u, pada waktu itu sedang berselisih, sedang berbalah, fil qadri, berkenaan tentang qadar. Maka apakah maksud fil qadri? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, pada penghujung baris yang pertama, ai fi sya'nil qadar, kami sedang membahas, berdebat berkenaan tentang takdir. Fayaqulu, maka berkata sebahagian daripada mereka, idza kana al-kullu bil qadar falimat thawab wal iqab, kalaulah semuanya dah ditentukan oleh takdir, maka apakah perlunya untuk mengejar merah ke hijau? Hijau. Okey. Maka gariskan apa Sahara pada baris yang pertama. Maka ada yang mempersoalkan, kalaulah semuanya telah ditentukan oleh takdir, maka apa faedah mengejar pahala dan pada waktu itu meninggalkan dosa?
seperti mana pandangan Mu'tazilah. Wal akhar, dan ada sebahagian pula yang berkata, famal hikmatu fi taqdiri ba'd lil jannah wa ba'd lin nar. Kenapa ada sebahagian ke syurga, ada sebahagian ke neraka? Maka ada yang persoalkan. Fayaqulul akhar, sebahagian pula ada yang berkata, li'anna lahum fihi naw' ikhtiyar kasabi. Fayaqulul akhar, faman awjada dhalika al-ikhtiyar, siapa yang memiliki pilihan untuk melakukan amal dan siapa yang berkuasa atas manusia, dan soalan-soalan yang seperti ini kata para ulama. Maka para sahabat berdebat, berbahas, berselisih tentang takdir. Faghadiba, maka Nabi SAW marah, hatta marra wajhuh, sehingga menjadi merah wajah Nabi. Ka'annama, kata Abu Hurairah, seolah-olah fuki'a ay u'sira, maka boleh gariskan sahara pada baris yang ketiga. Fuki'a ay u'sira, seolah-olah diperahkan pada kedua pipi Nabi SAW ar-rumman, buah delima. Nak gambarkan merahnya wajah Nabi SAW, marahnya Nabi SAW. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, abi hadha, adakah dengan sebab ini, iaitu sibuk nak bergaduh, berbahas, berbincang terlalu mendalam tentang takdir, adakah dengan sebab ini kamu diperintahkan, ambi hadha, ataupun dengan sebab ini ursiltu, aku diutuskan kepada kamu. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama, sesungguhnya, halaka man kana qablakum, telah binasa orang-orang sebelum kamu, hina tanaza'u, apabila mereka memilih untuk berdebat, berselisih pendapat berkenaan tentang urusan takdir. Azamtu alaikum, aku tegaskan, azamtu ay aqsamtu, aku bersumpah, azamtu aujabtu, aku tetapkan, aku lazimkan, aku bersumpah, aku tegaskan ke atas kamu, ke atas kamu, alla tanaza'u fi, janganlah kamu berdebat, berselisih pendapat berkenaan tentang takdir. Ini bukanlah sesuatu yang nak diperdebatkan. Maka takdir adalah permasalahan yang para ulama tidak galakkan, tidak pada waktu itu galakkan untuk terlalu mendalam mengkaji tentang takdir. Tugas kita adalah hamba, maka kita buat sebaik mungkin perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, Aisyah, Anas. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, daripada periwayatan Salih Al-Murri, dan Salih Al-Murri mempunyai beberapa hadis yang gharib apabila yatafarradu biha, yang ia bersendirian dengan riwayat tersebut. Bab yang kedua, riwayat 2134. Terus maka pada hadis ini Nabi SAW menerangkan berkenaan satu kisah di mana berlaku perbahasan di antara Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Musa di alam sana, bagaimana masing-masing pada waktu itu mendatangkan hujah. Maka sabda Nabi SAW, ihtajja Adam wa Musa, telah saling berhujah, memberikan pendapat di antara Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Musa. Faqala Musa, maka berkata Nabi Musa, wahai Nabi Adam, wahai Adam, antal ladzi khalaqallah, dikaulah zatnya Allah telah ciptakan, biyadihi, dengan tangannya, wa nafakha, dan Allah telah meniupkan padamu, min ruhih, daripada ruhnya, aghwaitan nas, mengapa kamu telah menyesatkan manusia, wa akhrajtahum, dan telah mengeluarkan manusia daripada syurga. Kenapa kamu buat apa yang kamu buat? Lalu manusia dikeluarkan daripada syurga dan dihantar di dunia. Maka Nabi Adam menjawab, faqala Adam, anta Musa, wahai Musa, engkau adalah Nabi Musa, allazi istafaka Allahu bikalamih, insan yang Allah telah pilih untuk Allah berbicara dengannya. Atalumuni, adakah kamu nak mencela daku, ala amalin, di atas perbuatan, amil tuhu, yang aku telah lakukannya, katabahullahu, Allah telah menulis perbuatan tersebut, alayya, yang aku akan lakukan,
qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi. Maka ini dipanggil sebagai takdir. Kita buat yang terbaik sebagai hamba, tetapi berlakunya apa yang berlaku selalunya adalah disebabkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahajja Adamu Musa", maka Nabi Adam telah mengalahkan hujah Nabi Musa. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar bin Khattab dan Jundub radhiyallahu taala anhum. Maka pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini bahawa takdir telah ditulis untuk manusia sebelum daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penciptaan manusia lagi. Cuma kita tak tahu takdir apa, dan Allah beri sebahagian pilihan untuk kita, maka sepatutnya kita melakukan yang terbaik insya-Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terus hadza hadithun Lalu hadis ini diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Bab yang ketiga yang Imam Tirmizi bawakan adalah berkenaan tentang kecelakaan dan kebahagiaan seseorang manusia. Asyaqa, celakanya manusia dengan masuk ke neraka, al-iyadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan. Was-sa'adah, dan bahagianya manusia. Maka riwayat 2135. Teruskan. Kuat sikit suara, laju sikit. Maka Umar bin Khattab ada kemusykilan yang beliau tanyakan kepada Nabi SAW tentang takdir. Maka soalan Umar bin Khattab adalah, dia kata, "Wahai Rasulullah, adakah perbuatan dan amalan kami adalah sesuatu yang baru?" Maksudnya belum ditetapkan, ataupun sesuatu yang telah ditetapkan. Dan kalaulah telah ditetapkan, apa perlunya kami beramal? Itu soalan Umar bin Khattab. Jom kita lihat. Maka telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita bermaksud akhbirni, maklumkan daku wahai Rasulullah, ma na'malu fihi, amalan-amalan yang kami sedang beramal padanya, perbuatan yang sedang kami buat, amrun, adakah sesuatu, mubtada'un, yang yang baru ataupun yang belum ditentukan, au mubtada'un, sesuatu yang diada-adakan, au mubtada'un, ataupun sesuatu yang baru yang belum lagi ditetapkan, au fima, ataupun sesuatu qad furigha, yang telah selesai, minhu, ketetapan takdir daripadanya." Maka wahai Rasulullah, perbuatan yang kami buat setiap hari, amalan yang kami buat setiap hari, adakah perkara itu adalah perkara yang baru, belum lagi ditentukan, tidak ada takdir tentangnya, ataupun perbuatan itu Allah telah tentukan dan ada takdir padanya? Maka ini soalan Umar bin Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safi, buka lampu situ. Okey. Maka apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Fi ma qad furigha minhu ya ibn al-Khattab." Maka wahai Umar bin Khattab, perbuatan, amalan yang kamu lakukan sebenarnya termasuk pada perkara yang telah selesai ketetapan takdir tentangnya, wahai Ibn al-Khattab. Maksudnya Allah telah tentukan. Apa yang kita buat, Allah telah tentukan dalam takdir. Maka Nabi SAW bersabda, "Wa kullun," dan setiap orang, muyassarun, akan dipermudahkan untuk apa yang dilakukan, akan dipermudahkan. Amma, sabda Nabi SAW, "Amma, adapun man kana, orang yang min ahli sa'adah, yang telah ditentukan daripada kalangan orang yang bahagia, penghuni syurga, fa innahu, maka sesungguhnya dia,
ya'malu akan beramal lisa'adah untuk amalan-amalan yang mendatangkan syurga, yang mendatangkan kebahagiaan. Wa amma, dan ada pun orang yang man kana min ahli syaqa, yang terdiri daripada penghuni kecelakaan, orang-orang yang celaka, fa innahu, maka sesungguhnya dia ya'malu akan berterusan beramal lisyaqa, untuk kecelakaan. Maka Nabi SAW menyebut bahawa setiap orang telah ditentukan amalan dia. Cumanya kita lihat kepada Saharah, baris yang kedua daripada bawah. Kullun muyassarun lima khuliqa. Setiap manusia akan dipermudahkan untuk apa yang telah dia diciptakan. Yakni bermaksud annal qadara, sesungguhnya takdir, waqi'un, akan berlaku ala tadbirir rububiyah, seperti mana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, walaupun Allah telah tetapkan, itu tidak membataskan, itu tidak membatalkan bahawa manusia perlu beramal sebagai seorang hamba. Sebab Allah menjadikan kita hamba dan kita perlu beramal. Dan kita pun sebenarnya tak tahu takdir kita apa. Dan Allah berikan kepada kita sebenarnya sebahagian daripada pilihan untuk pada waktu itu kita beramal yang terbaik, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, mendepani cabaran nafsu syaitan, suasana yang tidak baik. Maka sebab itu manusia, kata para ulama, tidak boleh menjadikan takdir sebagai kealasan, keuzuran dia langgar perintah Allah ataupun dia meninggalkan melakukan maksiat dan dosa. Sebab hakikatnya setiap orang tak tahu apa pun takdir dia. Setiap orang tak tahu apa takdir dia. Maka sebab itu kata para ulama, fakullum minal khalqi, maka setiap makhluk muyassarun, akan dipermudahkan terhadap apa yang telah ditentukan untuknya. Fayasukuhul amal ila ma kutiba lahu fil azal min sa'ada aw syaqawah, maka perbuatannya itu akan menariknya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dia. Dan pada waktu itu, wa naziruhu ar-rizqil ma'sum, dan perkara yang sama adalah rezeki. Kenapa manusia berusaha untuk rezeki? Padahal rezeki Allah dah tentukan. Kenapa manusia berusaha untuk rezeki? Kenapa manusia bekerja, berniaga? Orang yang berniaga, dia buat promosi, dia buat marketing. Kenapa? Bukankah rezeki pun Allah telah tentukan? Sebab kita tak tahu rezeki kita apa. Kita tak tahu. Ya, Allah telah tentukan rezeki kita, tetapi kita perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Maka seperti mana kita berusaha untuk rezeki, sama juga kita perlu berusaha untuk syurga, berusaha untuk menjauhkan daripada neraka, walaupun sebenarnya takdir kita telah ditentukan. Sebab hakikatnya kita tak tahu pun takdir kita apa. Kita tak tahu. Maka kita perlu buat kelakuan sebagai hamba. Allah suruh kita buat, maka kita buat. Allah larang kita, maka kita tinggalkan. Sebab itu kita tidak boleh jadikan takdir sebagai alasan, sebab kita tidak tahu apa pun takdir kita. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, walaupun Allah telah tentukan, manusia tetap perlu berusaha. Riwayat 2136, baca. Ketika mana kami bersama dengan Nabi SAW, kata Sayyidina Ali, ketika mana kami bersama dengan Nabi SAW, wa huwa yankutu, dalam keadaan baginda Nabi SAW lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga daripada bawah. Peristiwa ini adalah ketika mana baginda Nabi SAW sedang berada di tanah perkuburan makbarah, wa kana al-mayyitu yudfan, dalam keadaan ada jenazah yang sedang dikebumikan. Wa huwa yankutu, dalam keadaan baginda sedang menguis sesuatu. Nabi sedang menguis sesuatu. An-naktu bermaksud menguis sesuatu. Nabi sedang menguis sesuatu pada tanah. Pada waktu itu ada ranting, ada tongkat, ada ataupun sesuatu. Nabi sedang menguiskan sesuatu pada tanah.
Idza rafa'a ra'sahu, maka tiba-tiba Nabi mengangkat kepala. Mula-mula Nabi sedang mengenai sesuatu pada tanah, ataupun yang kutu bermaksud menundukkan kepala. Nabi sedang menundukkan kepala, maka tiba-tiba Nabi angkat kepala memandang ke langit. Kemudian Nabi bersabda, ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun daripada kamu, illa kecuali qad ulima, telah ditetapkan. Ulima bermaksud telah ditetapkan. Berkata perawi Waqi', illa qad kutiba, kecuali telah ditetapkan, dituliskan, maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, tempat di dalam syurga dan tempat di dalam neraka. Manusia pada waktu itu telah ditentukan, ada tempat di dalam syurga dan ada tempat di dalam neraka. Maka kalaulah dibuat amalan baik, maka syurgalah tempat dia, akan dicancelkan tempatnya dalam neraka. Kalaulah pada waktu itu amalan buruk dia lebih banyak, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, al-'iyadzubillah. Maka sahabat bertanya, seperti mana kita biasa ada soalan, kalaulah Allah dah tentukan, kalaulah takdir telah ditulis, afala nattakilu, maka mengapa tidak kami menyerahkan diri kepada takdir? Nattakil, kami pada waktu itu menyerah diri kepada takdir. Kami pada waktu itu pada biarkan takdir yang tentukan segalanya. Maka sabda Nabi SAW tidak. Apa sabda Nabi? La, tidak. I'malu, beramallah kamu. Sebab tugas hamba adalah beramal. I'malu, tugas hamba beramal, bekerja, buat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu tugas hamba. Tugas hamba bukan Tuhan pada waktu itu nak biar tanpa sebarang usaha, dan pada waktu itu menjadikan takdir sebagai alasan. Itu bukan tugas hamba. Apakah tugas hamba? Sabda Nabi, i'malu, tugas hamba adalah beramal, melakukan perbuatan, meninggalkan larangan. Kemudian barulah sabda Nabi SAW, beramal itu tugas hamba. Fakullun, maka setiap orang, muyassarun, akan dipermudahkan, lima, untuk apa-apa yang khuliqalah, dia telah diciptakan untuk perkara tersebut. Maka daripada hadis ini pengajaran yang kita boleh dapat adalah bahawa seorang hamba dalam keadaan walaupun telah ditentukan takdirnya, namun memandangkan dia tidak tahu apa takdirnya, maka hendaklah dia berkelakuan sebagai hamba. Apakah kelakuan dan sikap seorang hamba? I'malu, sabda Nabi, beramal, lakukan tugas sebagai hamba. Tak perlu nak buat tugas sebagai Tuhan dan menjadikan takdir sebagai alasan untuk meninggalkan benda yang Allah suruh dan melanggar dan melakukan perkara yang Allah larang. Maka jangan jadikan takdir sebagai alasan. Kemudian pada bab yang keempat, Nabi SAW terangkan bahawa amalan itu bergantung kepada pengakhiran. Maka jangan kita hukum manusia berdasar situasinya, keadaan, dan kita pun jangan terlalu leka dan terlalu berasa senang dengan apa yang kita berada sekarang, sebab yang Allah pandang adalah pengakhiran. Maka kita nak berusaha sungguh-sungguh sampai bila? Sampailah kepada pengakhiran. Bab yang keempat berkenaan annal a'mala, amalan itu dihitung bil khawatim, dengan penutup, dengan pengakhiran. Riwayat 2137. Terus kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW, Nana, Aminah, tolong tutup kipas ni. Tutup. Buka kipas tu je, yang ujung tu. Lepas tu menghadap ke sini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW telah menceritakan kepada kami dalam keadaan baginda adalah seorang yang sadiq, seorang yang berkata benar, jujur, al-masduq, lagi dibenarkan. Maka sabda Nabi, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, yujma'u khalquh, telah dikumpulkan penciptaannya, fi batni, di dalam perut. Maksud perut di sini adalah rahim, di dalam rahim ibunya.
fi arba'ina yauma, selama 40 hari. Maka ianya berada dalam perut penciptaan permulaan selama 40 hari dalam bentuk air mani, dalam bentuk air yang bercantum di antara lelaki dan perempuan. Summa, setelah daripada 40 hari, yakunu, menjadilah penciptaan tersebut alaqah, berbentuk ketulan darah, daman ghalidhan jamida, ketulan darah. Misla zalik, untuk tempoh yang sama 40 hari. Summa, kemudian setelah daripada 40 hari yang kedua, yakunu, menjadilah mudratan, penciptaan manusia berbentuk ketulan daging. Gariskan bawah tu, ay qit'atul lahmin qit'atul lahmin qadru ma yumdagh, kadar yang mana boleh dikunyah. Maksudnya daging kecil, boleh masuk mulut, boleh kunyah, sebab itu dipanggil mudrah. Misla zalik, untuk tempoh 40 hari yang sama. Summa, setelah berlalunya 30 kali 40 hari, lebih kurang pada usia 4 bulan, yursilullahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan pada waktu itu malaikat. Allah telah mengutuskan malaikat. Fayanfuhu, maka malaikat ini telah meniupkan pada penciptaan tadi akan roh. Wa yu'maru, dan akan diperintahkan tentang 4 perkara. Yaktubu rizqah, akan ditulis tentang rezeki orang ini. Wa ajalah, kematian dia. Ini semua benda yang takdir, rezeki. Tapi kenapa kita cari rezeki? Sebab kita tak tahu rezeki kita datang daripada mana, dalam keadaan bagaimana. Cuma Allah suruh kita berusaha, maka kita berusaha. Ajal kita, kematian kita, kita pun tak tahu kita mati usia berapa. Kenapa untuk kematian kita tak buat seperti mana dengan amalan kita? Dalam amalan kadang-kala kita berserah, tak apalah, dah takdir tentukan aku macam ni, perbuatan aku, amalan aku. Tapi kenapa untuk kematian, kalaulah kita sakit, kita berubat. Kalaulah pada waktu itu kita tak sihat, kita berubat. Sebab kita tak nak mati. Kita berusaha untuk ajal kita, untuk kematian kita. Sebenarnya ini semua dah termasuk daripada takdir. Cumanya kita tak tahu apakah takdir kita, kematian kita, rezeki kita, syurga neraka kita. Maka seperti mana yang Nabi suruh, i'malu, beramallah dengan sebaik-baiknya. Wa ajalah, dan tentang kematian akan ditulis. Wa amalah, dan akan ditulis tentang amal perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan akan ditulis sama ada dia adalah syaqi, orang yang celaka, iaitu penghuni neraka, ataupun orang yang bahagia, iaitu penghuni syurga. Fawallazi, maka sabda Nabi SAW, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, la ya'malu bi'amalin, beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu, sehingga menjadi di antaranya dan di antara syurga jarak hanya kadar zira', satu hasta. Thumma yasbiku, kemudian telah mendahului ke atasnya al-kitabu, akan takdir. Fayukhtamu, maka akan diakhirkan untuknya dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka sebenarnya bukanlah pada waktu itu hadis ni nak menakutkan kita. Seumur hidup dah buat amalan syurga, sehingga jarak antara kita dengan syurga hanya tinggal satu hasta je. Satu hasta. Tiba-tiba pengakhiran adalah neraka, maka masuk neraka. Bukan pada waktu itu nak menjadikan manusia putus asa, tidak. Tetapi tujuan Nabi SAW bersabda ini, kata para ulama, lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, fil hadithi tanbihun ala anna salika yanbaghi alla yughtarra bi a'malihi hasanah. Maka sebenarnya peringatan manusia jangan terlalu berasa selesa dengan amalan baik dia. Jangan terlalu selesa. Maka dia berasa selesa, oh tak apa, aku dah 60 tahun dah solat, tak apa, contoh. Lalu manusia ni bila terlalu selesa, bahaya. Maka dia pun buat ala kadar, tanpa dia berusaha untuk menambah baik amalan dia. Pada waktu itu berusaha untuk menambah baik ibadah dia. Maka sebenarnya Nabi sebut ini supaya manusia tidak tertipu dan tidak berasa selesa
dengan amalan-amalan baik yang dia buat. Wa yajtanibul ujub, dan sebenarnya Nabi sebutkan ini nak menerangkan supaya bukan sekadar amalan zahir yang dijaga, tetapi tinggalkan juga amalan-amalan buruk daripada amalan hati, seperti ujub, seperti takabur, seperti mana akhlak yang buruk. Yang mana manusia itu mesti ada sebab kenapa pada penghujung usianya Allah ubah keadaan dia. Mesti ada sebab. Mesti ada sikap buruk yang Allah tak suka tentang dia. Daripada amalan-amalan dalaman seperti mana sombong, ujub, merendahkan orang lain, menghina orang lain dan sebagainya. Wa yakuna bainal khaufi war raja', maka Nabi sebut hadis ini supaya manusia punya keadaan sentiasa di antara takut dan antara harap. Dia tidak boleh terlalu takut sahaja dan tidak boleh terlalu mengharap sahaja, tetapi tengah-tengah di antara keduanya. Amalan manusia mestilah di antara takut dan harap. Kalaulah waktu muda, kena lebihkan takut sebab muda kuat nafsu dia. Kalaulah dah berusia, dah tak mampu nak buat banyak amalan, kena lebihkan raja, kena lebihkan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tujuan yang mana Nabi SAW ceritakan hadis ini. Bukanlah nak menjadikan manusia putus asa, dah beramal begitu banyak, tiba-tiba penghujung adalah amalan yang Allah tak redha. Sebenarnya peringatan untuk tidak berasa selesa, tidak tertipu dengan amalan yang kita dah buat, berusaha nak menambah baik amalan, menambahkan ibadah. Jangan ada sifat-sifat tercela yang Allah benci dalam diri kita, dan sebenarnya nak menjadikan kita sentiasa berada di atas berhati-hati di antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sabda Nabi SAW, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada salah seorang daripada kamu, la ya'malu bi amali ahli nar, yang berterusan melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga adalah di antaranya dan di antara neraka tinggal hanya kadar satu hasta, yang mana dia dah sangat dekat dengan neraka kerana banyak sangat dosa dan amalan buruk yang dia buat. Summa yasbiku, kemudian telah mendahului ke atasnya takdir Allah, maka diakhiri penghujungnya dengan amalan ahli syurga, maka dia masuk syurga. Maka dalam bahagian ini pula kata para ulama, sebenarnya pada waktu itu kenapa disebutkan hadis ini, bukanlah nak menjadikan manusia berasa selesa dengan dosa yang dia buat, bukan. Maka ada orang kata, kalau macam tu tak apalah, nanti sebelum mati baru bertaubat. Masalahnya kita tak tahu bila kita mati. Dan kalaulah datangnya sakarat, Allah dah tak terima taubat. Tapi tujuan daripada bahagian yang kedua hadis ini, kata para ulama pada baris yang kedua sahara, fala yai'as min rauhillahi ta'ala, maka jangan ada orang pernah putus asa daripada rahmat Allah. Jangan pernah ada orang. Maka janganlah dia kata, aku dah buat dosa 30 tahun, Allah nak terima ke? Kalaulah sebelum meninggal dunia dia berpeluang berbuat baik, Allah akan masukkan dia ke syurga. Maka bahagian yang kedua hadis pula nak menjadikan manusia jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan merasa dirinya tak layak untuk mendapat pengampunan Allah. Itu tujuan daripada bahagian yang kedua hadis. Terus wabihi ilaihi qala hadatsana, maka riwayat yang lebih kurang sama. Terus, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Ahmad bin Hasan guruku berkata. Ahmad bin Hasan telah berkata, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ma raaitu, aku tidak pernah melihat seorang pun dengan mataku seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal memuji Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan oleh Syu'bah dan Thawri daripada A'mash, riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana, riwayat yang lebih kurang sama, cuma sanad dia berbeza. Bab yang kelima berkenaan tentang kullu, setiap mauludin, bayi yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, maka ianya pada waktu itu lahir di atas fitrah.
Maka ada beberapa perbahasan berkenaan tentang hadis ini. Yang pertama, adakah kanak-kanak yang bukan Islam pada waktu itu disebabkan lahir atas fitrah, lalu kalaulah meninggal dunia dalam zaman kanak-kanak maka akan masuk ke syurga? Maka perbahasan itu ada disentuh pada syaikhah, pada baris yang pertama. Kata para ulama berkenaan tentang kanak-kanak ada 3 pandangan. Al-jumhur, majoriti para ulama menyebut annal atfal as-sighara, bahawa kanak-kanak yang masih kecil sama ada Islam ataupun bukan Islam, semuanya adalah ahli syurga. Sebab Nabi sebut kanak-kanak itu dilahirkan atas fitrah. Maka kanak-kanak yang Islam ataupun bukan Islam bila meninggal dunia pada usia kanak-kanak, semuanya adalah ahli syurga. Kemudian wakilah pandangan yang kedua, inna hadzal qawla minhu fi haqqi dhararil musyrikin. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa ada perbahasan berkenaan tentang kanak-kanak yang bukan Islam. Adapun hadis ini adalah berkenaan tentang kanak-kanak yang Islam sahaja. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga adalah kanak-kanak yang bukan Islam tidak dimasukkan ke dalam syurga. Dan ini pandangan yang ketiga. Itu satu pandangan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkenaan tentang perkataan setiap bayi yang dilahirkan atas fitrah. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang kelima. Apakah itu al-fitrah? Al-fitrah adalah al-halatu yuridu annahu yuladu ala naw'in minal jibillah wa taba' al-mutahayyi biqabulid din. Maksudnya, apakah maksud fitrah? Bahawa manusia itu dilahirkan di atas sikap dan adat yang mana dia mudah menerima kebaikan. Dia mudah. Sebab itu kita nampak budak-budak dia tak adalah nak berdendam berdengki bagai. Dia tak adalah pada waktu itu nak melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa kecuali dia nampak mak bapak dia buat. Mak bapak dia yang... Tapi kalaulah bayi yang baru lahir, semuanya berada di atas sifat yang baik, mudah untuk menerima agama dan amalan yang baik. Maka itu maksud yang pertama. Falau taraka alaiha, dan kalaulah tidak ada sesiapa yang merosakkan fitrah ini, lastamarra ala luzumiha, maka manusia ini membesar di atas fitrah dia. Wa innama, dan hanya senya manusia pada waktu itu meninggalkan fitrah ini li'afatim minat taqlid, kerana dia ikut ajaran-ajaran yang salah. Dan ajaran yang salah ni tak semestinya dia ajar. Dia nampak pun pada waktu itu dia ikut. Apa yang dia nampak, apa yang dia dengar, maka itu menjadikan dia tinggalkan fitrah dia dan dia mula ikut kepada apa yang dia nampak. Macam contoh baby. Baby kalaulah kita cakap bahasa Melayu, itu yang diikut. Kalaulah kita cakap bahasa Arab, itu yang diikut. Kalaulah kita cakap bahasa Zulu ataupun Koza, itu yang diikut. Walaupun dia ada darah Melayu sekalipun. Kerana manusia itu ikut. Itu baru daripada segi percakapan. Apatah lagi daripada sudut perbuatan. Ibu bapa dia apa yang mereka buat, itu yang anak itu sedang belajar untuk meniru, dan itu yang mereka melihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pandangan yang kedua, apakah maksud fitrah? Yuridu kullu mauludin yuladu ala ma'rifatillah. Sebenarnya setiap bayi pada waktu itu dipercayakan kepada Allah. Setiap bayi yang baru lahir atas fitrah, bermaksud pandangan yang kedua, setiap bayi pada waktu itu kenal Allah, dan kerana manusia ini datang daripada alam roh, kenal Allah, percaya adanya Tuhan. Maka ini adalah pandangan yang kedua. Dan dia pada waktu itu dekat dengan Tuhan. Cumanya apabila dia membesar, dia melihat sekeliling dia, pada waktu itu apa yang ibu bapa dia buat, maka itulah yang dia akan ikut. Kalaulah ibu bapanya jauh daripada Allah, itulah keadaan dia. Kalaulah ibu bapa dia mensyirik, menyekutukan Allah, itulah keadaan bayi tersebut. Maka ini pandangan yang kedua. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, apakah maksud fitrah? Hiya ma ukhidha alaihim, yang dimaksudkan dengan fitrah adalah janji yang telah diambil ketika mana berada di alam roh.
yang mana alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maksud daripada fitrah, sebenarnya manusia itu dilahirkan di atas janji yang dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi banyak lagi pandangan yang lain yang ada di sini. Maka riwayat 2138 teruskan. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, setiap bayi yang dilahirkan dilahirkan di atas millah. Millah bermaksud pada waktu itu fitrah. Fa'abawahu, maka yang banyak meninggalkan kesan kepada anak-anak sabda Nabi adalah kedua ibu bapanya. Yuhawwidani, mereka yang mengajar dan mendidik bayi tersebut untuk berperangai Yahudi, wa yunassirani, dan berperangai Nasrani, wa yusyarrikani, dan berperangai seperti orang-orang musyrik. Maka ditanya, wahai utusan Allah, faman halaka qabla dhalik, bagaimana kalaulah ada bayi yang meninggal dunia sebelum sempat dia membesar? Maka sabda Nabi, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, bima kanu, dengan apa yang mereka amili Nabi melakukannya. Hanya Allah yang tahu kalaulah bayi itu meninggal dunia sebelum membesar, di mana tempat mereka. Sebahagian besar para ulama menyebut ini adalah berkenaan tentang bayi-bayi yang tidak beriman. Terus ubi ilai qala hadatsana cuma pada sanad ini, pada yuladu alal millah, perkataannya adalah yuladu alal fitrah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkannya Syu'bah dan lebih daripada seorang, daripada A'mash, daripada Abu Salih, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, yang mana baginda bersabda yuladu alal fitrah. Bab yang keenam berkenaan tentang tidak ada yang boleh menolak takdir, mengubah takdir kecuali doa. La yaruddu, tidak ada yang boleh menolak ataupun dalam kurungan mengubah takdir kecuali doa. Apakah maksud daripada ungkapan doa boleh mengubah takdir? Apakah maksud dia? Maka para ulama bahaskan. Yang pertama, lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Kata para ulama, sebenarnya maksud daripada ini adalah ad-du'a'u aidan ghairu raddin lil qadar. Sebenarnya secara hakikat doa pun tidak boleh mengubah takdir. Doa pun tidak boleh mengubah takdir. Maka apakah maksud pada waktu itu doa boleh mengubah takdir? Walhal doa, majoriti para ulama menyebut tidak boleh mengubah takdir. Maka ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, lihat kepada Qawata, adalah berkata At-Turbashti, ahaduhuma an yurada bil qada ma yakhafuhu al-'abdu min nuzulil makruh. Yang dimaksudkan dengan takdir di sini adalah musibah-musibah yang tak disukai oleh manusia. Itu yang dimaksudkan dengan takdir. Fa idza wufika lid-du'a dafa'allahu anhu. Maka orang yang banyak berdoa, kan Nabi dah janji, maka musibah-musibah akan dialihkan daripada dia. Maka bukanlah takdir secara total, tetapi takdir dimaksudkan di sini adalah musibah. Dan orang yang banyak berdoa, antara kelebihannya kita telah belajar dalam hadis, memang musibah dijauhkan daripadanya. Maka itu satu maksud, bahawa doa boleh menolak takdir, maksudnya adalah doa boleh menolak musibah. Itu satu makna. Maka makna yang kedua adalah Allahumma salli ala sayyidina wathani, baris yang ketiga, an yurada bihi, yang dimaksudkan di sini adalah secara hakikat. Fayakunu makna, maka yang bermaksud dengan doa menolak takdir adalah tahwinuhu wa taysirul amri fih, bahawa seseorang itu walaupun datangnya ujian, dia akan berasa tenang dan dia akan berasa mudah. Hatta yakunal qada, sehingga kadangkala ketentuan yang berlaku ka'annahu lam yanzil bih, seolah-olah tak ada apa-apa. Maka orang yang banyak berdoa menggambarkan kekuatan iman dia sepatutnya. Maka maksud daripada doa boleh menolak takdir, maksudnya adalah datangnya ketenangan pada orang tersebut, sehingga bila datangnya musibah sekalipun seolah-olah tak ada apa-apa.
seolah-olah tak ada pada waktu itu perkara yang menggusarkan dia, merunsingkan dia. Sebab dia banyak berdoa, kuat keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pandangan yang kedua. Maka sebab itu pada baris bawah tu disebut ad-doa, sebenarnya doa yanfa'u, sentiasa memberi manfaat terhadap apa yang turun daripada musibah ataupun apa yang tidak turun. Maka apakah manfaat yang dapat bila turunnya musibah? Fasabruhu alaih, dia akan sabar, dan pada waktu itu dia akan redha. Maka ini adalah pandangan yang kedua. Maksud daripada doa boleh menolak takdir adalah orang yang banyak berdoa, dia akan tenang walaupun takdir itu takdir yang musibah, yang berbentuk ujian, dia tenang. Dan seolah-olah tak ada apa-apa musibah yang berlaku. Maka ini adalah pandangan yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dua pandangan yang kita baca. Sahara lebih kurang sama. Baca hadis riwayat 2139. Kata Salman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada, tidak ada yang boleh menolak takdir kecuali doa. Dan kita telah terangkan apa maksud dia. Wala yazidu, dan tidak ada yang boleh menambahkan pada umur. Maksud menambah kepada umur ini pun ada penjelasan dia. Kita boleh lihat tidak ada yang boleh menambah pada umur illal bir, kecuali amalan baik. Maka apakah maksud penambahan pada umur? Maka lihat kepada qawata pada baris yang kedua daripada bawah. Kata para ulama, ada yang mengatakan maksudnya hakikat. Orang yang berbuat baik maka Allah tambah usia dia. Makna yang kedua, majazun anil barakah. Orang yang berbuat baik maka pada waktu itu diberikan keberkatan, maka dia merasa cukup dengan usia yang Allah berikan kepada dia. Maka ini adalah dua makna. Terus, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Asid. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Yahya bin Duris dan Abu Maudud. Ada dua orang dalam perawi ini. Pada waktu itu ada menyebut Abu Maudud. Maka Abu Maudud ada dua orang. Satu dikenali sebagai Abu Maudud Fiddah, dan satu lagi dikenali sebagai Abdul Aziz bin Abi Sulaiman Abu Maudud. Salah seorang daripada mereka berasal daripada Basrah dan seorang lagi adalah daripada Madinah. Wakana, dan mereka ini hidup sezaman. Dan Abu Maudud yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah yang pertama, iaitu yang dikenali sebagai Fiddah dan berasal daripada Basrah. Bab yang ketujuh berkenaan tentang hati manusia berada di dalam genggaman Allah, berada di dalam kekuasaan Allah. Sebenarnya hadis ini nak menunjukkan kita tak boleh pun nak kontrol hati kita. Kita tak boleh nak kontrol hati kita, sebab hati kita berada di dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Maka sabda Nabi SAW daripada Anas bin Malik adalah doa yang Nabi SAW memperbanyakkan untuk baca adalah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, thabbit, teguhkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Fakultu, maka Anas bin Malik bertanya, wahai Nabi Allah, amanna bika, kami beriman kepadamu dan kami beriman dengan apa yang dibawa olehmu. Fahal takhafu alaina, adakah engkau risau tentang keadaan kami yang boleh terpesong? Maka sabda Nabi, na'am ya, innal quluba, kerana sesungguhnya hati manusia, baina usbu'ain, berada di antara dua jari jemari Allah, min asabi'illah, daripada jari jemari Allah. Yuqallibuha, Allah boleh mengalihkan hati manusia kaifa syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka maksud daripada jari jemari, gariskan bawah itu, qudratillah, sebenarnya berada di dalam
penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ianya berada di dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus, dan di dalam bab ini maka ini termasuk daripada perkara yang mutasyabih, yang tidak dibahaskan tentang detail apa maksud jari jemari, bagaimana dan sebagainya, itu tidak dibahaskan. Terus, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Nawas bin Sam'an, Ummu Salamah, Aisyah, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang, daripada A'mash, daripada Abu Sufyan, daripada Anas, dan sebahagian yang lain telah meriwayatkan daripada A'mash, daripada Abu Sufyan, tapi bukan daripada Anas, tapi daripada Jabir, daripada Nabi SAW. Dan hadis Abu Sufyan daripada Anas yang kita baca tadi adalah as-sahu lebih sahih. Terus, bab yang seterusnya adalah berkenaan tentang Allah telah menetapkan penghuni syurga dan penghuni neraka. Kataba kitaban, Allah telah menetapkan penghuni syurga dan penghuni neraka. Cuma kita tak tahu nama kita di mana. Maka pada waktu itu kita dituntut untuk beramal, mudah-mudahan dengan amalan ahli syurga. Riwayat 2141. Terus, kata Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW telah keluar alaina, bertemu kami. Wa fi yadihi, dan pada tangan baginda kitaban, ada dua kitab. Apakah maksud dua buku? Ada dua buku pada tangan Nabi. Maka lihat kepada qawata pada baris yang pertama, berkata Imam Tibi, hadza tamthil, ini sekadar contoh. Maka buku yang ada pada tangan baginda sekadar contoh. Bukanlah betul-betul dalamnya ada ditulis nama penghuni syurga, penghuni neraka. Ini pandangan pertama. Ianya adalah sekadar untuk contoh, supaya orang yang hadir lebih benar-benar faham apa yang Nabi nak sampaikan. Pandangan yang kedua pada baris yang ketiga, wa nahnu la nastab'id aidan itlaq dzalika 'ala al-haqiqah. Ada kemungkinan buku yang di tangan Nabi memang betul-betul senarai penghuni syurga, penghuni neraka. Ada juga pandangan itu, dan kami tak mengatakan mustahil, sebab Allah mampu untuk menzahirkan pada waktu itu. Maka pada tangan Nabi SAW adalah dua buku. Sama ada ianya adalah betul-betul ataupun sekadar perumpamaan, maka para ulama berbeza pendapat. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, atadruna ma hadzan al-kitaban, adakah kamu tahu apa yang ada pada kedua buku ini? Maka kami para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah, illa an tukhbirana, kecualilah jika Tuhan ingin untuk mengkhabarkan kami baru kami tahu. Kami tak tahu wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, lillazi fi yadihi al-yumna, Nabi berkata kepada catatan yang berada pada tangan baginda. Maka sabda Nabi SAW, hadza, ini adalah kitabun, catatan daripada Tuhan semesta alam, yang mana terdapat dalam catatan ini nama-nama ahli syurga bersama dengan nama-nama ayah mereka dan kabilah mereka. Maksudnya dalam buku ini ada senarai lengkap nama penghuni syurga. Ada senarai lengkap penghuni syurga. Maka sama ada ianya berbentuk tamsil ataupun berbentuk hakikah, para ulama berbeza pendapat. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, thumma ujmila ala akhirihim. Sebentar. Summa ujmilah, lihat kepada qawata pada baris yang kedua, 4, 6. Maka pada baris yang ke-6 daripada bawah, summa ujmilah ay uqi'al ijmal ala man taha ilaihi tafsil. Kemudian Nabi SAW telah meletakkan pada waktu itu ijmal. Ijmal maksudnya ringkasan, iaitu penutup ke atas apa yang Nabi SAW pada waktu itu nak jelaskan. Maka pada summa ujmilah ala akhirihim, kemudian Nabi SAW telah meletakkan pada waktu itu penutup
terhadap yang terakhir daripada mereka. Maksudnya Nabi SAW tidak menjelaskan siapakah nama-nama penghuni syurga. Nabi tidak tafsil menjelaskan siapakah nama-nama penghuni syurga. Cumanya sabda Nabi SAW, fala yuzadu, maka tidak akan ditambah pada senarai ini dan tidak akan dikurangkan daripada senarai ini selama-lamanya. Kenapa? Sebab senarai ini senarai lengkap penghuni syurga. Kemudian Nabi SAW berkata terhadap kepada catatan yang berada di tangan kiri baginda, ini adalah catatan daripada Tuhan semesta alam. Padanya terdapat nama-nama penghuni neraka, nama-nama ayah mereka dan kabilah mereka. Maksudnya senarai lengkap penghuni neraka. Thumma ujmila ala akhirihim. Kemudian Nabi SAW pada waktu itu telah telah meletakkan penutup di atas yang terakhir daripada mereka. Maka fala yuzadu, tidak akan ditambahkan senarai penghuni neraka dan tidak akan dikurangkan daripada mereka sedikit pun. Maksudnya senarai penghuni neraka pun dah lengkap. Maka para sahabat bertanya, kalaulah dah ada situ siapa penghuni syurga, penghuni neraka, maka para sahabat bertanya, maka wahai Rasulullah, fafimal amal, maka nak beramal untuk apa lagi wahai Rasulullah? In kana amrun, jika ketetapan qad furigha minhu, telah selesai daripadanya. Kalaulah telah selesai ada penghuni syurga, penghuni neraka, maka pada waktu itu nak beramal untuk apa lagi wahai Rasulullah? Ini yang biasa kita ada. Kalaulah Allah dah tentukan syurga neraka, kenapa kita nak beramal lagi? Maka inilah jawapan Nabi SAW. Apakah jawapan Nabi SAW? Maka sabda Nabi SAW, saddidu. Maka sabda Nabi SAW, saddidu. Apakah maksud saddidu? Lihat kepada Sahara. Lihat kepada Sahara. Pada baris yang pertama, ay utlubu, mintalah kamu, dalam kurungan, bi'amalikum, dengan amalan kamu. Mintalah dengan bersungguh-sungguh kamu beramal. As-sadad, apakah maksud as-sadad? Ay as-sawab bainal ifrati wat tafrid. Mintalah melalui bersungguh-sungguh kamu beramal tentang pada waktu itu as-sawab, kebenaran. Minta pada waktu itu. Tapi bagaimana nak minta? Bukan sekadar dengan doa, dengan bersungguh-sungguh beramal. Tunjukkan kesungguhan kamu beramal untuk berada pada jalan yang benar, as-sawab, pada jalan yang benar. Wa in ajaztum, dan jika kamu tidak mampu untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, maka taqarabu ay uqrabu anhu, maka pada waktu itu dekatkanlah diri kamu dengannya. Sebab itu Nabi sebut saddidu, bersungguh-sungguhlah mencari kebenaran dengan beramal. Wa qaribu, dan mendekatkanlah diri kamu. Maksudnya dia ada turutan. Kalau mampu buat saddidu, kalau tak mampu buat saddidu, buatlah qaribu. Apakah maksud qaribu? Ay utlubu qurbatallah, berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sabda Nabi, kerana sesungguhnya penghuni syurga akan diakhirkan dengan amalan ahli syurga. Wa in amila, walaupun dia beramal amalan yang bagaimana sekalipun sebelum itu. Dan sesungguhnya penghuni syurga akan ditutupkan dengan amal penghuni neraka, akan ditutup dengan amalan ahli neraka, walaupun dia beramal dengan amalan yang macam mana sekalipun sebelum itu. Kemudian Nabi SAW qala bermaksud asyara. Nabi mengisyaratkan dengan kedua tangan baginda. Nabi isyarat, fanabadhuma, maka Nabi melemparkan kedua-dua catatan tadi. Maka ini dalil orang yang mengatakan ianya adalah sekadar perumpamaan. Sebab Nabi buat dengan isyarat, Nabi baling catatan yang ada pada tangan baginda. Kemudian Nabi bersabda, faragha rabbukum minal ibad, Allah telah selesai menentukan takdir hamba. Fariqun fil jannah, ada satu kelompok yang berada di dalam syurga. Wa fariqun fis sa'ir, dan satu lagi kelompok berada di dalam neraka. Baca wa bi ila qala hadatsana. Jelas ke jelas? Terus
Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib, dan Abu Qabil nama penuhnya adalah Huyai bin Hani. Terus nama perawi 214342. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah jika menginginkan dengan seorang hamba khairan, sesuatu kebaikan, ista'malahu, maka Allah akan menggunakannya. Maka para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, bagaimanakah cara Allah menggunakan seseorang hamba? Qal, maka sabda Nabi, yuwaffiquhu, Allah akan memberi petunjuk kepadanya, li'amalin salih, untuk beramal dengan amalan yang baik, qablal mauti, sebelum mati. Tapi bagaimana untuk itu? Itu yang datang saddidu, utlubu bi'amalikum sadad, berusaha dengan amalan yang terbaik yang kita mampu buat untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita belajar setiap amalan baik yang kita buat bersungguh-sungguh membawa kita kepada amalan baik yang seterusnya, membimbing kita kepada amalan yang Allah suka seterusnya. Maka sebab itu kita tak boleh nak kata kalaulah Allah dah tentu syurga dan neraka, buat apa nak beramal? Tidak, kena beramal. Sebab dengan beramal menjadikan kita pada waktu itu bersifat hamba, berkelakuan hamba, sebab tugas hamba adalah untuk beramal. Dan setiap amalan yang baik akan menarik kepada amalan baik yang berikutnya, sehinggalah Allah akan gunakan kita untuk berterusan melakukan amalan baik sehinggalah sebelum kematian. Bab yang ke-9 berkenaan tentang takdir juga. Maka sabda Nabi 3 perkara. Kata Imam Tirmizi 3 perkara. La adwa. Apakah maksud la adwa? Tolong betulkan terjemahan. Sebab kita dah belajar dah hadis ni, masih lagi tak dibetulkan terjemahan. La adwa bermaksud tidak ada penyakit yang boleh berjangkit dengan sendiri. Penyakit berjangkit tu ada, tapi dengan izin Allah. Tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri. La adwa. Tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri. Wala hamata. Tidak ada nasib malang dengan sebab sesuatu yang kita nampak. Ataupun tidak ada nasib malang dengan sebab sesuatu yang berlaku. Tidak ada istilah nasib malang. Wala safara, dan tidak ada kecelakaan pada bulan Safar. Tidak ada kecelakaan pada bulan Safar. Itu satu. Dan wala safara yang kedua bermaksud daun fil batan, dan tidak ada penyakit penyakit khusus pada perut yang dipercayai oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab percaya ada penyakit yang khusus di dalam perut yang boleh membunuh mereka. Nanti kita akan baca, baru kita faham. Maka la adwa, apakah terjemahan la adwa? Tidak ada penyakit yang boleh berjangkit dengan sendiri. Penyakitnya berjangkit semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lihat kepada sahara baris yang pertama, mujawazatul illah, merebaknya penyakit, min sahibiha, daripada seseorang kepada orang yang lain. Okey, maka apa qad ikhtalafa ulama, para ulama berbeza pendapat apakah maksud sabdaan Nabi la adwa. Maka ada yang berkata innal murada minhu nafyu dhalik, ada yang mengata menafikan memang tak ada penyakit yang berjangkit, semuanya dengan izin Allah. Itu pandangan yang pertama. Kemudian wa minhum man yara, baris bawahnya, annahu lam yurid ibtaluha, Nabi SAW bukanlah nak menafikan bahawa penyakit itu boleh berjangkit, cumanya pada waktu itu Nabi nak membetulkan kepercayaan orang-orang yang pada waktu itu percaya penyakit boleh berjangkit dengan sendiri. Dan ada beberapa lagi pandangan yang lain. Wala hammah, apakah maksud hammah? Yang pertama, garis yang keempat sahara. Yang pertama, berkata Imam Nawawi, hammah ada dua tafsiran. Yang pertama, annal araba kanat tatasha'am biha, bahawa orang Arab akan mengambil maksud nasib malang apabila nampak burung ham. Apakah burung ham? Satu burung khusus yang hanya terbang pada waktu malam. Ada yang mengatakan ianya adalah sama dengan albumah. Apakah maksud albumah? Kelawar.
Ada yang mengatakan maksud dengan ham adalah kelawar. Ada yang mengatakan tidak, ianya adalah burung yang khusus yang ada pada zaman itu. Itu maksud yang pertama. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan mereka berkata, idza saqatat ala dari ahadihim, kalaulah jatuhnya burung ham ini di atas rumah seseorang, maka itu adalah tanda akan ada orang yang mati dalam rumah tersebut. Ini kepercayaan masyarakat Arab. Ini maksud yang pertama. Mereka mengambil maksud nasib malang daripada burung alham. Maksud yang kedua, kanat ta'taqid anna idhamal mayyit wa qila ruhul mayyit tanqalibu hammatan tatir. Bahawa burung-burung ham yang mereka nampak sebenarnya itu bukan burung, tetapi adalah roh orang yang mati. Maka mereka takut bila nampak burung ham. Ataupun ada yang mengatakan ham itu kelawar. Mereka nampak je burung ham takut. Kenapa? Sebab mereka kata itu adalah mayat yang mati yang dijelmakan dalam bentuk burung tersebut. Maka ini adalah dua tafsir berkenaan tentang sabda Nabi walaham. Tidak ada nasib malang daripada burung ham yang kamu nampak ataupun yang mati jatuh di atas bumbung rumah kamu. Safar pula bermaksud apa? Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pandangan yang pertama, Safar bermaksud bulan Safar. Safar bermaksud bulan Safar. Maka mereka pada waktu itu menganggap Safar adalah bulan yang untuk mereka boleh menukar tarikh-tarikh sesuka hati. Itu yang kita nampak. Makna yang pertama. Makna yang kedua adalah kanatil arabu ta'taqid, orang Arab percaya bahawa di dalam perut ada satu makhluk yang mana makhluk ini akan mengamuk ketika mana lapar. Ketika mana lapar, makhluk ini akan mengamuk. Wa rubbama qatalat sahibuha, dan kadang-kala boleh membunuh ketika mana dia lapar. Oh, ini barang mau sampai. Mic tak sampai, mic. Okay. Maka ini dua pandangan. Apakah maksud Safar? Ada yang mengatakan ini berkaitan dengan bulan Safar. Maka orang Arab percaya pada bulan Safar. Mereka boleh ubah-ubah tarikh pada bulan Safar. Maka sebab itu menjadi tarikh sangat celaru ketika mana Nabi SAW buat keputusan untuk tak nak buat haji pada tahun 9 Hijrah. Sebab tarikh sangat celaru. Mereka suka ubah tarikh setiap kali bulan Safar. Maka Nabi sebutlah Safar. Makna yang kedua, mereka percaya ada makhluk dalam perut yang akan mengamuk ketika mana mereka lapar. Maka Nabi kata tak ada benda macam tu. La Safara. Tidak ada makhluk di dalam perut yang mana yang mereka panggil sebagai Safar. Terus baca hadis. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama fina, telah berdiri bersama kami, di antara kami Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, la yu'di, tidak berjangkit penyakit dengan sendiri, syai'un syai'an, daripada seseorang kepada yang lain. Maka berkata seorang Arab Badui, dia pertikaikan, dia bertanya, wahai Rasulullah, al-ba'iru, seekor unta, ajrab, yang pada waktu itu berkudis, al-hasyafah, kemaluannya, nudminuhu, jika kami masukkan unta ini ke dalam kandang yang ada unta yang lain. Apakah maksud nudbin? Ad-daban bermaksud hadhiratul ghanam, tetapi maksud di sini adalah nudbinuhu ay nudkhiluhu ma'atinal ibil. Lalu kalaulah unta itu ada kurap ataupun ada kudis dan kami masukkan dia ke dalam kandang unta yang lain, fayujrabul ibil kulluha, maka kebiasaannya semua unta akan berkurap dan berkudis, wahai Rasulullah. Apa maksud tuan penyakit tak berjangkit padahal berjangkit di antara unta? Maka Nabi SAW bertanya balik, kalaulah kamu kata penyakit boleh berjangkit dengan sendiri, Nabi bertanya, faman ajrabal awal, siapa yang menjangkitkan penyakit kepada unta yang pertama? Macam mana unta yang pertama dapat penyakit tadi? Maka sabda Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri, dalam kurungan kecuali dengan izin Allah. Wala safara, tidak ada makhluk
yang berada di dalam perut manusia. Khalaqallahu, Allah telah menciptakan setiap manusia dan Allah telah menentukan kehidupan mereka, rezeki mereka dan musibah-musibah yang menimpa mereka. Terus, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Muhammad bin Amr bin Safwan Al-Thaqafi Al-Basri berkata, aku telah mendengar Ali ibn al-Madini berkata, lau huliftu, kalaulah aku diminta untuk bersumpah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, rukun maksudnya adalah Hajarul Aswad, di antara Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim, la halaftu, maka aku sanggup bersumpah bahawa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berilmu daripada Abdurrahman bin Mahdi. Maka nak ditunjukkan di sini tentang kelebihan perawi Abdurrahman bin Mahdi. Bab yang ke-10 berkenaan tentang pentingnya beriman dengan takdir baik dan buruk. Terus riwayat 2144, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun, tidaklah beriman seseorang hamba, hatta yu'mina, sehinggalah dia beriman dengan takdir sama ada yang baik dan buruk. Wa hatta, dan tidak beriman seorang hamba sehinggalah dia meyakini, ya'lam maksudnya meyakini, sehinggalah dia meyakini bahawa apa yang menimpanya tidak mungkin akan terlepas daripadanya. Apa yang dia dapat sekarang ni itu memang terjadi, tak mungkin boleh terlepas. Itu adalah takdir Allah. Wa annama akhta'ahu, dan apa-apa yang terlepas daripadanya, lam yakun liyusibah, tak mungkin dia akan dapat. Benda yang dia terlepas tak mungkin dia akan dapat. Itu takdir, walaupun usaha macam mana sekalipun. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ubadah bin Samit, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada periwayatan Jabir radhiyallahu anhu. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Abdullah bin Maimun, dan Abdullah bin Maimun adalah seorang yang mungkar hadisnya. 2145, terus laju sikit. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'min, tidak beriman seorang hamba sehingga dia beriman dan percaya kepada 4 perkara. Dia beriman dan bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Ba'athani bil haq, Allah telah mengutuskan aku dengan kebenaran. Wa yu'minu bil maut, dan dia beriman dengan kematian. Wa yu'minu bil ba'ath, dia beriman dengan hari kebangkitan selepas daripada kematian. Wa yu'minu bil qadar, dan dia beriman dengan takdir. Tak beriman kecuali kena beriman dengan 4 perkara ini. Dalam sebahagian hadis, maka rukun iman ada 6 perkara. Terus wa bila qala hadatsana Rabi'i bin Hirash tidak pernah berbohong sekalipun setelah dia masuk Islam. Ini kelebihan perawi Rabi'i bin Hirash. Bab yang ke-11 berkenaan tentang manusia itu akan mati di mana telah ditentukan. Di mana Allah tentukan dia mati, di negeri, di tempat tersebut dia akan mati. Terus 2146, sabda Nabi SAW daripada sahabat yang kita jarang dengar nama dia, Matar bin Ukamis radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, idza qadallahu, apabila Allah telah menetapkan untuk seorang hamba ayyamuta, bahawa dia akan meninggal dunia, bi ardin, di satu tempat, ja'ala lahu, Allah akan menjadikan untuknya, ilaiha, untuk sampai ke tempat tersebut, hajatan, ada keperluan. Kalaulah Allah dah tentukan dia meninggal dunia kat Madinah,
Di situ tiba-tiba dia tergerak nak pergi umrah. Kalaulah Allah dah tentukan dia meninggal kat sesuatu tempat, akan dijadikan adanya keperluan untuk dia pergi ke tempat tersebut. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Azzah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan kami tidak mengetahui bagi sahabat yang bernama Matar bin Ukamis daripada Nabi SAW kecuali hanya satu hadis ini. Bila qala hadatsana, terus Wabila qala hadatsana Mahmud bin Ghailan. Fokus, jangan hilang fokus. Terus 2147 baca. Saya bukan cakap dengan tuan-tuan, dengan pelajar-pelajar. Terus sabda Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama lafaznya. Apabila Allah telah menetapkan untuk seorang hamba ayyamuta, yang dia akan mati bi ardin, di satu-satu negeri yang tertentu, tempat yang tertentu, ja'ala, Allah akan menjadikan untuknya ilaiha, untuk sampai ke tempat tersebut, hajatan, adanya keperluan. Qala, ataupun perawi ada keraguan yang Nabi bersabda biha, dengan tempat tersebut, hajatan, adanya keperluan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan Abu Azzah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat. Nama penuhnya adalah Yasar bin Abdul Malih bin Usamah. Nama penuhnya adalah Amir bin Usamah bin Umar Al-Hudhali rahimahullahu taala. Insya-Allah kita akan jumpa pada malam nanti dalam jam 10. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.